Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita untuk bersama-sama pada hari ini di rumah saudara sahabat saya Mansur, yang dah lama dah lebih 10 tahun dah kenal dengan dia, daripada matrik sampai sekarang. Jadi kita dapat buat satu majlis ilmu di rumah beliau. Kita namakan majlis zikir lah. Biasa orang, kalau majlis zikir ni orang ingat kita duk bertahlil, tahmid. Nanti insyaAllah kita akan tengok sedikit apa maksud zikir sebenarnya. Zikir dalam konteks yang lebih luas lah, yang mana termasuk di dalam majlis zikir itu ialah majlis apa-apa saja, majlis yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, majlis ilmu ke, kita ialah baca Quran ke, itu semua termasuk dalam majlis zikir. Alhamdulillah kita berada dalam rumah yang luas ini. Saya teringat pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, antara perkara yang Nabi SAW sebut tentang nikmat yang manusia dapat. Saya tak apa ingat teks penuh hadis tersebut. Antaranya yang disebutkan ialah apabila nikmat yang kita dapat ialah tentang kita, bila kita dapat pasangan yang baik, kita dapat kenderaan yang baik, dan rumah yang luas. Dan rumah yang luas ini para ulama huraikan, antara maksud rumah yang luas itu ialah rumah yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara cara kita menjadikan rumah kita luas ialah dengan kita mengisi rumah tersebut dengan ketaatan. Dan dengan adanya majlis ilmu dalam rumah kita, maka semoga dia meluaskan rumah kita. Semoga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan semua, sahabat-sahabat semua, daripada kitab Syarah Hisnul Muslim. Sebuah kitab yang menghuraikan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan tentang lafaz zikir. Kita kadang-kadang kita dengar orang kata, ni zikir ni Nabi SAW tak ajar, ni zikir yang maksur. Zikir maksur ni maksudnya zikir yang datang daripada Quran dan Sunnah. Jadi ada perbahasan, sering kali berlaku perbahasan tentang doa dan zikir yang Nabi SAW tak ajar. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dan kadang-kadang bila doa-doa atau zikir yang bukan diajar oleh Nabi SAW, sering kali pula berlaku perbahasan tentang isi kandungan doa tersebut. Doa ni patuh syariat ke tidak? Sebab apabila ia perkara yang direka oleh manusia, manusia terdedah pada kebenaran dan kesilapan. Jadi sering kali berlaku perbezaan pendapat. Ada yang kata doa ni, misalnya saya bagi contohlah yang kita sering baca selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan ilmuwan kita lah. Di negara kita pun ada yang kata maksud selawat ni okey, tapi ada yang tak setuju. Sebab apa? Sebab dia adalah perkara yang manusia yang buat. Jadi bila manusia buat, dia terbuka kepada perbincangan tersebut. Tetapi hari ni kita tak nak bincang benda-benda khilaf macam tu. Sebab kalau bincang benda khilaf itu dengan kuliah sebulan sekali, balik tak faham nanti. Kita hari ni kita nak bincang benda yang kita belajar sekali terus balik boleh amal terus. Dan kita tak payah risau betul ke salah, sebab ia datang daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Jadi kita tak payah nak pening-pening risau-risau dengan perbahasan boleh ke tidak. Sebab bila benda tu diajar oleh Nabi SAW, zikir dan doa yang diajar oleh Nabi SAW, confirm itu betul. Bahkan dengan kita keluar daripada perbahasan boleh atau tidak guna zikir yang direka oleh manusia, semua ulama sepakat bahawa yang paling afdal ialah zikir yang diajar oleh Nabi SAW, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah. Jadi sahabat-sahabat semua, tuan-tuan semua, sebelum kita masuk pada
topik berkaitan doa-doa dan zikir harian. Kita mulakan sedikit malam ni dengan permulaan pada kitab Syarah Hisnul Muslim ni, di mana penulis membawakan sangat banyak manfaat-manfaat zikir. Yang mana pengarang kitab ini, Syarah Hisnul Muslim ini, beliau menukilkan daripada kitab Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil As-Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib, yang mana Imam Ibn Qayyim meletakkan satu fasal, satu bab berkaitan kelebihan zikir. Dia bawa sangat banyak. Kalau kat sini sampai 61 kelebihan zikir. Dan tidaklah saya bercadang untuk membaca kesemuanya. Sebab ada kalanya dia berulang dan ada perkara yang memerlukan penjelasan yang terlalu panjang, kita takkan baca. Jadi yang pertama, kita secara ringkas kita sebut kelebihan zikir, manfaat daripada zikir. Pertama, dia dapat menjauhkan dan menghalau syaitan. Jadi zikir dan doa ini dia merupakan antara usaha kita untuk kita melindungi diri kita daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan memang dah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan sesatkan anak Adam. Sebab tu daripada hidup kita pagi sampai ke malam, bangun tidur sampai ke kita tidur balik, ada banyak zikir yang Nabi SAW ajar pada kita. Yang mana antara kelebihan-kelebihan zikir itu adalah untuk melindungi kita daripada gangguan syaitan. Yang paling mudah, lafaz isti'azah yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dan banyak zikir-zikir harian kita yang memang kita, alhamdulillah, kita banyak sebenarnya zikir harian kita yang memang kita buat, memang yang Nabi SAW ajar. Kita baca surah 3 kul pagi dan petang. Kita baca ayat kursi. Kita baca doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lepas tu bila kita dapat, kita ada anak, kita baca kat dia u'izuka, apa dah lupa dah. U'izuka bikalimatillahi tammah min syaitanin wa hammatin wa ainin lamatin, kan? Aku memohon perlindungan Allah untuk kamu, untuk anak itu, daripada, dengan kalimah yang sempurna, daripada mata yang dengki, ain, penyakit ain. Nanti kita akan masuklah. Jadi dari pagi sampai malam, untuk anak-anak kita, kita sentiasa dipenuhi dengan memohon perlindungan Allah daripada syaitan. Jadi dengan mengamalkan zikir dan doa yang diajar oleh Nabi SAW, itu merupakan usaha kita untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang diredai oleh Allah menghilangkan rasa gundah kerisauan dalam hati, mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan dalam hati kita. Jadi itu merupakan antara fadilat zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ia menenangkan hati, mendatangkan ketenangan kepada hati, menguatkan hati dan jasmani, mendatangkan rezeki. Kita nak apa? Nak rezeki daripada Allah SWT, nak kaya, nak dapat anak yang soleh, kita nak ada rumah yang selesa, nak jiran yang baik. Rezeki ni bukan hanya berkaitan duit, bukan hanya berkaitan harta. Kita dapat duduk satu kawasan, environment yang jiran-jiran baik pun satu rezeki daripada Allah SWT. Kita dapat kereta yang elok pun satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat anak yang soleh, isteri yang solehah pun, suami yang soleh, itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menumbuhkan perasaan muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai mencapai darjat ihsan. Jadi antara usaha yang boleh kita buat agar kita sampai ke tahap ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi macam mana kita nak sampai ke tahap kita rasa, feel seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala? Ialah dengan kita banyak berzikir, mengingati Allah. Sebab bila kita banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya kita akan dapat sampai ke tahap ihsan. Tapi bukanlah lepas 1 hari 2 kita banyak berzikir terus sampai ke tahap tersebut dapat feeling macam tu. Dia adalah hasil daripada usaha yang berterusan. Dia macam kita nak khusyuk dalam solat lah. Kadang-kadang bertahun-tahun kita solat masih tak khusyuk lagi. Bukan maksud kita kena tinggalkan solat, bukan maksud solat kita sia-sia. Sebab khusyuk tu dia adalah hasil daripada
Istiqamah hanya kita mendirikan solat dan usaha kita membaiki solat. Dan banyak lagi manfaat-manfaat yang ada disebutkan di sini dan dinukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia kata, zikir bagi manusia ini, kedudukan zikir bagi hati manusia sebagaimana kedudukan air bagi seekor ikan. Bagaimana jadinya kepada seekor ikan apabila ia terpisah daripada air. Maksudnya Imam Ibn Taymiyah rahimahullah nak menyatakan kepada kita bahawa zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu kemestian kepada kita. Sebab bila kita lupa pada Allah, kita tak banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lalai. Bukanlah juga bermaksud bila kita banyak mengingati Allah, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan jadi orang yang maksum, tidak. Tapi sekurang-kurangnya bila kita dah membiasakan diri kita berusaha untuk sentiasa ingat pada Allah, bila kita nak buat maksiat tu adalah juga terdetik dalam hati kita, takkan nak buat benda ni. Jadi dengan kita banyak zikir tu, usaha untuk kita bina satu benteng pada diri kita daripada kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di sini lagi, zikir itu membersihkan hati agar tidak berkarat. Tidak diragukan lagi bahawasanya hati juga dapat berkarat seperti berkaratnya tembaga, perak dan lainnya. Sedangkan membersihkan hati yang berkarat adalah dengan zikir. Jadi hati yang bila dibiarkan kosong daripada mengingati Allah, maka dia akan berkarat. Ataupun mudah nak faham, dia akan kotor. Bila berkarat, bila dibiarkan karat tu tebal, susah kita nak bersihkan. Dan sampai ke satu tahap, kalau contoh kita ada skru, karat dah tebal, kita boleh guna ke? Ataupun terpaksa kita buang je benda tu, dah tak boleh guna dah. Jadi zikir tu untuk menghapuskan karat daripada hati kita. Kata Syekh ini, dia kata hati dapat berkarat disebabkan oleh dua perkara, lalai dan perbuatan dosa. Dia kata kat sini, hati ni akan rosak disebabkan dua perkara. Sama ada kita jarang berzikir, jauh daripada mengingati Allah, dan kedua, banyak sangat buat dosa. Banyak sangat buat dosa ni lah yang ada dalam hadis Nabi SAW daripada riwayat Imam At-Tirmizi, yang mana menceritakan bila kita buat satu dosa, akan ada satu titik hitam. Bila kita buat satu dosa, mafhum hadis tersebut, bila kita buat satu dosa akan ada titik hitam ke hati kita. Dan bila kita taubat, maka akan hilanglah dosa tersebut. Tapi bila kita buat dosa, penuhlah hitam pada hati kita, kotor hati kita. Nauzubillah min zalik. Okey. Dan banyak lagi yang disebutkan di sini. Kalau kita nak baca ke semua 60 manfaat daripada zikir tersebut, dia akan memakan masa yang panjang. Sebab saya nak masuk topik yang paling utama, yang lebih praktikal untuk kita amalkan, iaitu adab zikir dan doa. Adab zikir dan doa. Jadi sebelum saya masuk pada adab zikir dan doa yang disebutkan dalam Syarah Hisnul Muslim ini, elok kita tahu sedikit, zikir ni adakah cukup dengan lidah sahaja, atau cukup dengan hati sahaja, atau mesti dengan kedua-duanya. Saya ringkaskan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menerangkan yang secara ringkasnya, dia kata yang paling afdal ialah zikir itu berlaku diucapkan dengan lidah dan hadirnya hati dengan apa yang kita ucapkan tersebut. Maksud itu zikir yang paling afdal, iaitu lidah dan hati hadir bersama. Tetapi bukanlah setiap orang dia ada setiap masa dia dapat nak melafazkan zikir misalnya kan. Kadang orang tengah kerja dan semisalnya. Jadi level pertama yang terbaik zikir ialah hati dan lidah. Dua-dua serentak berlaku. Yang kedua, level yang kedua, martabat yang kedua bagi zikir ialah zikir dengan hati. Maksudnya hati tu hadir, ingat Allah, walaupun mulut mungkin tak berkata apa-apa. Level yang ketiga, mulut melafazkan zikir tetapi hati kita merewang ke sana ke sini. Jadi semua itu masih lagi dikategorikan sebagai zikir. Jadi kalau orang tanya kita,
Contohlah kan zikir-zikir Nabi SAW ajar, nak kena lafaz ke? Nak istighfar ni nak kena lafaz ke? Tak cukup ke kita dalam hati, ya Allah aku memohon keampunanmu. Kan lepas solat kita istighfar 3 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tak boleh ke kita duduk diam je? Hati kita, dalam hati kita, kita kata dalam hati kita, ya Allah aku mohon keampunanmu. Astaghfirullah tu maksudnya aku memohon keampunan Allah. Jadi kalau kita zikirlah hati je, dikira zikir juga. Tetapi yang paling afdal dilafazkan. Dan Nabi SAW melafazkan zikir. Sebab ada orang kadang-kadang dia suka memperlecehkan orang yang berzikir. Berzikir ni kata, alah buat apa zikir tapi hati lalai. Sedangkan Nabi SAW pun berzikir dengan melafazkan. Dan pastinya kita kena usaha agar hati kita pun hadir dengan apa yang kita lafazkan. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, khusyuk dalam solat, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam doa, dia adalah hasil kepada satu proses yang sangat panjang. Dia bukannya tiba-tiba dapat. Jadi adakah sebab kita tak dapat khusyuk maka kita nak tinggalkan zikir? Adakah sebab hati kita tak hadir ketika berzikir maka kita nak tinggalkan zikir tersebut? Maka sudah pasti jawapannya tidak. Kita tetap berzikir walaupun ketika istighfar tu otak kita merewang ke tempat lain. Ketika kita baca doa tu kita fikir benda-benda lain. Kita usaha dalam masa sama kita tetap berdoa dan berzikir, kerana itu sunnah Nabi SAW. Okey, adab dan zikir dan doa yang pertama, hendaklah kita mengetahui bahawa para nabi, rasul dan orang-orang soleh, apabila mereka memerlukan sesuatu, apabila mereka mahu hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan bersegera melakukan perkara-perkara tersebut, iaitu mereka akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan air mata yang mengalir di pipi mereka. Mereka akan bertaubat daripada maksiat yang pernah mereka lakukan dan penyimpangan-penyimpangan yang pernah mereka lakukan. Jadi disebutkan di sini, adab yang pertama ialah kita cuba mencontohi bagaimana para nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka ada apa-apa hajat yang mereka kehendaki, mereka akan terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bagaimana? Mereka akan menangis, mereka akan memohon keampunan Allah untuk dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, dan mereka berusaha untuk khusyuk dengan hati mereka, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendah diri. Kemudian dia masuk kat sini contoh bagaimana doa para nabi. Mereka akan memulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertasbih, menyucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh yang diberikan di sini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah untuk memohon keperluannya. Jadi disebutkan di sini contoh doa Nabi Ibrahim. Boleh rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Disebutkan di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam memulakan doa dia. Dia ada hajat. Nabi Ibrahim alaihissalam ada hajat. Tuan-tuan, kalau kita buka Quran, baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak doa yang boleh kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Bagaimana dia doa untuk supaya zuriat dia, keturunan dia jadi orang-orang yang mendirikan salat. Bagaimana dia berdoa agar zuriat keturunan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tempat tu diberkati. Jadi dia doa untuk keturunan dia, bukan sekadar untuk dunia, bahkan untuk akhirat. Jadi itu adalah antara isi kandungan doa Nabi Ibrahim untuk zuriat-zuriat umat-umat seterusnya. Tapi kita nak tengok kat sini macam mana dia berdoa. Disebutkan di sini, baginda memulakan dengan memuji Allah sebelum berdoa. Apa yang disebut? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia, iaitu Tuhanku Allah, itulah yang telah menciptakan aku, dan dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Maksudnya dia puji Allah. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang bagi aku makan
dan bagi aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang memberikan kesembuhan. Tengok macam mana teknik doa yang Nabi Ibrahim buat. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Dialah yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah Allah yang aku harapkan untuk mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Tengok macam mana cantik susunan doa dia. Dia mulakan dia sebut Allah yang ciptakan aku, Allah yang bagi petunjuk pada aku. Dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni dia puji Allah dengan 5 bentuk pujian yang kita sebut tadi. Kemudian lepas tersebut tadi ayat surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Kemudian pada ayat 83 dia mula berdoa. Ayat 83 surah Asy-Syu'ara mula menceritakan apakah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Doa Nabi Ibrahim, dia kata, ya Allah, wahai Tuhanku, berikan kepadaku hikmah, ilmu, dan masukkan aku, jadikan aku di kalangan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan untuk aku perkataan ataupun tuturan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maksud biar orang-orang umat-umat seterusnya nanti akan bercakap yang baik-baik je tentang Nabi Ibrahim AS. Dia minta, ya Allah, jadikan supaya orang-orang selepasku ini bercakap benda-benda yang baik je pasal aku. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku orang-orang yang akan mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ampunilah ayahku, sesungguhnya dia di kalangan orang yang sesat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi ayat 83-87 doa Nabi Ibrahim. Ayat 78 sampai 82 dia puji Allah dulu. Jadi itu fake doa. Fiqh doa kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa jadi dengan permintaan Nabi Ibrahim daripada ayat 83 sampai 87 tersebut? Semua permintaan Nabi Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala terima. Semua permintaan Nabi Ibrahim dalam ayat ini Allah makbulkan kecuali satu je. Iaitu dia minta Allah ampuni dosa ayah dia. Sebab lepas tu datang teguran tak boleh. Kan dilarang untuk kita mendoakan keampunan untuk orang-orang musyrikin. Tapi yang lain semua diterima. Lalu Allah mengabulkan seluruh permintaan baginda alaihissalam. Contoh permintaan pertama dia tadi, dia kata apa? Bagikan aku hikmah, ilmu. Dalam surah An-Nisa ayat 54 yang maksud Allah sebut, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Lepas tu dia minta tadi untuk dia digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Jawapannya boleh lihat. Saya baca terus ayat terjemahan dia. Tadi Nabi Ibrahim minta, jadikan aku bersama orang-orang yang soleh. Allah jawab dalam surah Yusuf ayat 101. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 Allah sebut sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Begitu juga permohonan Nabi Ibrahim tadi kan dia minta waj'al li lisana sidqin fil akhirin, minta agar jadikan untuk aku perkataan-perkataan yang baik daripada orang-orang yang terkemudian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam surah As-Saffat ayat 108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
permintaan Nabi Ibrahim AS diterima. Begitu juga permintaannya untuk dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam surah Hud ayat 73, rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan ke atas kamu wahai ahli keluarga Ibrahim. Satu je yang Allah tak terima, iaitu bila dia minta ampun untuk ayah dia. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim macam mana dengan ayah dia tu. Ya. Ayah dalam ayat ni, adakah ayah kandung dia atau bukan ayah kandung? Okey. Ada perbahasan ulama tafsir. Sebab perkataan apa tu? Ayah, dia boleh difahami dengan ayah, maksudnya ayah lah, kita faham ayah kandung. Dan kadang-kadang digunakan juga untuk misalnya pakcik. Pakcik pun ada juga dalam konteks ayat Quran digunakan perkataan ayah juga. Sebab itu ada dalam isu hadis Nabi SAW, dia Nabi SAW sebut apa tu? Ayahnya di neraka kan, bila ditanya so, Nabi sebut ayah dia pun di neraka kan. Ayah dia, Nabi SAW, ayah Nabi pun di neraka. Maka ada perbahasan, Nabi SAW tengah cerita tentang ayah dia ke ataupun pakcik dia. Sebab pakcik pun dalam bahasa Arab pun kadang-kadang dipanggil ayah juga. Jadi berkaitan ayah Nabi Ibrahim ni memang ada perbahasan di kalangan ulama tafsir lah. Jadi Wallahu a'lam, nanti kita kena tengok balik lah mana yang lebih rajih ke apa. Tapi memang ada perbahasan sama ada ayah kandung ataupun bukan. Wallahu a'lam. Jadi itu fiqh doa yang dapat kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Mulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal seperti di atas. Maksudnya apa? Allah telah menurunkan satu surah yang setiap hari kita baca. Satu surah tu bila kita baca, maka kita sedang berdoa kepada Allah dengan cara seperti Nabi Ibrahim ni, iaitu surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah kita mulakan dengan puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kita mulakan dengan pujian pada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kan macam Nabi Ibrahim kan disebut Allah yang cipta aku, Allah yang bagi petunjuk pada aku. Lepas tu kita sebut pula Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang aku sembah dan engkau saja yang aku mohon pertolongan. Itu mirip dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, yang mana apabila dia terperangkap dalam perut ikan nun, bagaimana doa dia? Kadang-kadang doa yang diajar oleh para Nabi ni tak nampak macam doa. Sebab doa ni biasa kita fikir doa ni minta. Tapi kadang-kadang para Nabi berdoa pada Allah dengan lafaz yang tak ada permintaan. Misalnya Nabi Yunus alaihissalam bila terperangkap dalam perut ikan nun, dia sebut apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman. Dia mulakan dengan lafaz tauhid. Dia mentauhidkan Allah, kemudian mengaku dosa dia. Jadi kita lihat dalam surah Al-Fatihah, kita dah puji Allah macam Nabi Ibrahim mulakan doa dia puji Allah semua. Lepas tu kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang aku sembah dan engkau saja aku mohon pertolongan. Maksudnya sebelum kita doa, kita ikrar tauhid kita. Macam Nabi Yunus alaihissalam, sebelum dia mengakui kesilapan dia, maksudnya bila dia akui kesilapan dia nak taubat lah. Dia nak mohon keampunan Allah. Sebelum dia mohon keampunan tu, dia sebut La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain kau. Jadi sebab tu penulis kitab ni kata, nikmat yang Allah bagi kat kita surah Al-Fatihah, setiap kali kita baca, kita sedang berdoa dengan fiqh doa yang sangat sempurna. Kita mulakan dengan pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita ikrarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau berikan nikmat kepada mereka.
ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau mukai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi apabila kita baca surah Al-Fatihah, kita telah mempelajari fiqh doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS kepada kita semua. Okey, itu adalah adab berdoa yang pertama. Panjang kita huraikan sebab kita nak faham. Jadi kita tengok taklah susah sebenarnya adab berdoa ni. Adab yang pertama ni kita dah biasa buat. Kita kan biasa sebelum doa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dah okey tu sebab kita dah puji Allah Subhanahu wa taala tu. Yang kedua, hendaklah dilakukan dengan ikhlas, mengharap pahala, takut akan siksa, dan merendahkan diri dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang para nabi, macam mana sikap mereka apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ni macam mana? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah sebut tentang para nabi, mereka ini adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan, dan mereka itu berdoa kepada kami, kata Allah. Mereka para nabi berdoa kepada kami dengan raghaba wa rahaba, dengan penuh harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi kita kena mencontohi para nabi, bukan sekadar pada fiqh doa yang zahir. Tadi yang kita sebut tadi, yang pertama tadi itu adalah adab berdoa yang zahir, iaitu kita mulakan dengan puji pada Allah. Dan saya tertinggal tadi, iaitu dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Daripada Fadalah bin Ubaid, dia kata Nabi SAW pernah mendengar seseorang berdoa dalam solatnya, lelaki itu tidak memuji Allah dan tidak pula berselawat ke atas Nabi. Lalu Nabi SAW kata, lelaki ini tergesa-gesa. Lalu Nabi SAW kata kepada lelaki tersebut, Iza salla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Apabila seseorang itu berdoa, hendaklah dia mulakan dengan puji Tuhannya, wasana'i alaih, memuji dengannya, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam yang kita buat selama ni kan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tok-tok guru kita yang ngajar-ngajar kita kat masjid, pondok-pondok ni, dia dah ajar kita cara berdoa yang betul. Mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin, lepas tu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, selawat atas Nabi SAW. Cuma kadang-kadang kita tak tahu apa dalil yang mereka ajar. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita tahu apa yang Tok Imam kita buat kat masjid-masjid bila dia baca doa. Ustaz-ustaz kita, tok-tok guru pondok, kadang mereka tak pandai nak hurai dalil. Tapi malam ni kita tahu, Alhamdulillah, yang mereka ajar tu menepati sunnah Nabi SAW. Banyak pahala tok-tok guru kita yang ajar kita benda-benda macam ni. Jadi kita masuk yang kedua. Adab yang kedua adalah berkaitan dengan hati. Adab pertama zahir, adab kedua ni batin, iaitu para nabi, mereka berdoa pada Allah dengan takut dan harap. Jadi para nabi mereka adalah manusia yang seimbang, balance. Bila mereka minta pada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam hati mereka harap. Mereka harap mustajab doa mereka. Dalam masa yang sama ada takut tertolak. Itu adalah feeling atau perasaan yang mesti ada dalam diri kita bila kita beribadah. Dan itu juga sikap para sahabat. Kita jangan overconfidence. Overconfidence ni, confirm lah Allah mustajab doa aku. Kalau ibadah, confirm sah lah. Bila kita overconfidence tu yang kita, bila kita berdoa, kita abaikan ada adab kita. Sebab ada orang, dia kata Allah pasti akan kabulkan doa, nampak bersangka baik dengan Allah, tapi lama-sama abaikan ada adab yang Nabi SAW ajar. Tak boleh macam tu. Para sahabat bukan macam tu. Jadi kita kena
ada harap. Bila ada harapan ni, maka kita tak akan putus asa doa pada Allah. Dan bila ada perasaan takut ni, kita akan cuba berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kita akan cuba patuhi adab berdoa yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan kepada kita. Okey. Yang terakhir, ada banyak sebenarnya adab berdoa yang disebutkan dalam kitab ni. Tapi malam ni kita bincangkan sampai 3 adab sahaja. Ada 14. Adab yang ketiga, hendaklah memohon kepada Allah dengan azam, kesungguhan dan tekad yang kuat. Janganlah kita ketika kita berdoa kita sebut, contohlah kita nak rumah yang besar kan, ya Allah bagilah aku rumah yang luas, kalau kau nak bagilah. Macam bunyi macam tu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi larang. Nabi sebut dalam hadis yang bermaksud, janganlah seseorang berdoa mengucapkan dalam doanya, ya Allah rahmatilah aku jika engkau nak, in syi'ta, jika kau nak rahmati. Tapi hendaklah dia berazam, maksudnya betul-betul serius berdoa dalam memohon. Sebab tidak ada sesiapa pun yang mampu memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya bila kita nak minta Allah ampuni dosa kita, ya Allah ampuni dosa aku, tak payah sebut ya Allah ampunilah dosa aku kalau kau nak ampuni. Tak payah macam tu. Tak betul. Ya Allah bagilah aku anak yang soleh kalau kau nak bagi. Tak perlu macam tu. Ya Allah bagi aku anak yang soleh. Bila permintaan tu memang confirm baik, kita kena minta dengan lafaz yang sangat jazam. Mohon keampunan, benda baik. Mohon dapat anak yang soleh, benda baik. Mohon dapat isteri yang solehah, benda baik. Mohon dapat suami yang soleh, benda baik. Dia yang benda-benda yang kita kena doa macam doa istikharah. Kan doa istikharah kita ikat dengan perkataan, jika perkara itu baik bagiku, itu adalah untuk perkara-perkara yang tak pasti. Apa perkara yang tak pasti? Contohnya, kita minta, ya Allah, contoh kita tengok satu rumah cantik, rumah kat taman tu, rasa nak beli. Duit pun ada kan. Kalau duit tak ada tu, kita tak adalah berkenan sangat. Duit pun ada semua, rumah tu tengok, jiran baik, environment baik. Tapi kadang-kadang kita takut juga ada benda-benda yang kita terlepas pandang. Jadi kita doa ke Allah, ya Allah, bagilah aku dapat pindah kat rumah ni kalau kawasan rumah ni baik untuk aku. Kita doa dengan lafaz yang macam istikharah tu untuk benda-benda yang ada ketidakpastian. Contoh, istikharah biasa orang nak kahwin kan. Ya Allah bagilah aku kahwin dengan si fulan itu kalau dia baik. Kan doa sebut, tapi kalau dia tak baik, kau palingkan daripada diriku. Jadi kita kena faham doa lafaz istikharah macam istikharah tu untuk perkara apa. Benda yang confirm baik tak perlu sebut jika ia baik untukku, sebab dia memang baik. Isteri solehah, suami soleh, keampunan tu semua baik. Jadi itulah 3 adab berdoa yang dapat kita kongsikan pada malam ni. InsyaAllah, jika diizinkan Allah, pada bulan hadapan kita masuk kepada adab yang keempat. Jadi kita buka lah sedikit kepada sesi soal jawab. Saat ni pun dah 10.20 ni. Tak payah panjang lah kita. Beres. Tuan rumah dah bagi syarat tu. Biasa ustaz aku dapat bercakap tu dia memang orang yang dengar ngantuk. Ada soalan atau penambahan ke ustaz? Dia orang lama ni biasa ada pengalaman lebih. Saya nak tanya soalan tajuk sikit. Tak apa, boleh. Tentang sedekah subuh. Sedekah subuh. Kelebihan sedekah subuh. Kita maklum bahawa di antara kelebihan itu didoakan oleh para malaikat. Betul. Cuma soalan saya, kadang-kadang kita pergi itu sebelum masuk waktu subuh. Okey. Siap kot bilai kan. Pukul 5 dia dah sampai dah. Dia sampai tu dia memang jadi adat dia terus dia sedekah. Adakah orang yang sedekah awal sebelum waktu subuh tu juga mendapat doa para malaikat? Alhamdulillah, soalan yang baik tentang sedekah subuh ini. Perkara ni saya pernah tulis benda ni, tapi saya ringkaskan jawapan. Pertama, hadis tu sahih, yang mana pada waktu subuh malaikat akan mendoakan untuk orang yang sedekah. Malaikat akan doakan benda baik untuk dia lah. Siapa yang kedekut, doa yang tak elok lah untuk dia. Tapi adakah tu bermaksud doa malaikat tu hanya untuk orang yang sedekah pada waktu subuh saja? Tak. Tu kita kena faham. Malaikat berdoa pada waktu subuh,
Tapi bukannya doa dia tu hanya untuk orang yang sedekah pada waktu subuh. Faham maksudnya? Sebab dalam riwayat lain, malaikat berdoa dengan doa yang sama pada waktu maghrib. Maksudnya pada waktu subuh, malaikat doakan kebaikan untuk orang yang bersedekah. Dan pada waktu maghrib juga, malaikat doakan kebaikan untuk orang yang bersedekah. Jadi dia bukan berkaitan waktu sedekah tu. Jadi kalaulah ada orang dia sedekah sebelum masuk subuh, dia bangun awal kan, mungkin dia tak sedekah kat masjid, tapi dia bangun awal nak tahajud, tengok kat WhatsApp, dapat pula mesej ada orang nak buat masjid misalnya, kan. Nak bangun tahajud pukul 4 pagi tu, tiba-tiba tengok kat WhatsApp, ni untuk bantuan mangsa banjir. Transfer. Sekarang nak sedekah senang, transfer. Orang tak tahu pun kita sedekah. Jadi dia dapat tak doa malaikat waktu subuh tu? Dapat. Begitu juga, mungkin dia dah habis waktu subuh, baru dia teringat, kadang-kadang kat Gombak ni, kat tepi-tepi jalan ni biasa ada tabung masjid tengah-tengah jalan kan. Confirm pergi kerja tu dah habis waktu subuh dah biasa, kecuali yang keluar waktu subuh. Contoh pukul 8 hantar anak kita nikah, nampak tabung masjid dia letak. Dapat tak doa malaikat? Dapat. Sebab doa malaikat tu umum untuk semua orang yang bersedekah. Jadi tak ada masalah sesiapa yang nak melazimi sedekah tu subuh. Sebab mungkin dia takut kan kau dah start kerja sampai petang, tak ingat dah nak buat benda-benda ni. Otak tengah fresh, dia nak mulakan hari dia dengan bersedekah. Tak apa, bagus. Tapi doa tu bukanlah khas untuk orang yang sedekah waktu subuh saja. Jadi sedekahlah bila-bila masa. Bila teringat sedekah. Jangan tangguh. Bila tangguh tu lupa. Jadi tak payah sedih-sedih. Kadang-kadang dapat mesej untuk sedekah tu sebelum subuh. Tunggu subuh dulu lah, baru dapat doa tu. Tak betul tu. Sekarang tunggu subuh, dah sibuk-sibuk lupa pula. Rugi. Jadi bila ada peluang sedekah tu, sedekah. Doa malaikat tu dapat kat kita. Walaupun kita sedekah pada waktu bila-bila masa pun, InsyaAllah dapat. Jelas kan? Alhamdulillah. Yang muslimah ada? Kak, ada soalan tak? Ada? Tak ada? Okey. Tuan rumah kita bagi slot khas tuan rumah soalan ke apa? Belum. InsyaAllah kumpul soalan. Baik. Okey. Jadi Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah SWT. Kita dapat sedikit belajar tentang adab berzikir pada hari ini. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa ke. Dan kalau ada rasa perkara-perkara yang saya sebut tu salah ke, maklumkan teruslah. Boleh maklumkan kat Mansur ke. Gitu juga sahabat-sahabat ni ada yang online ni, kalau ada apa-apa yang saya sebut salah tu betulkanlah. Kita ni bukanlah maksum. Kadang-kadang syok ceramah tu kan, baca Quran pun tak betul. Jadi kenalah terima pembetulan daripada orang-orang yang dengar kuliah kita. Semoga Allah SWT terima majlis kita pada hari ini sebagai majlis zikir kepada Allah SWT, dan diluaskan rahmat Allah SWT kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.